Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Luar biasa semua kepada kita. Dan terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada syarikat Elkan, kerana kalau bukan dengan Elkan kita semua tidak akan dapat bertemu pada malam ni. Dan tidak lupa juga barisan upline saya, CCM Lawrence, MCM Andrew Nicholas, MCM Cisintek, MCM Sivaseki, Lim Swili dan Bapak Elkan Sabah, PCM Seng, kerana daripada ilmu-ilmu yang diperturunkan daripada saya punya barisan upline inilah saya dapat berkongsi dan juga membantu lebih ramai orang untuk kesihatan kita pada hari ini. So, terlebih dahulu, sorry juga lah sebab malam ni saya tidak sempat untuk tukar baju untuk for the system punya, because ada sedikit emergency kerja di office, so terpaksa datang office dan ambil peluang juga untuk berkongsi pada malam ni lah. Okay, dan malam ni saya akan ceritakan mengenai saya rasa benda yang paling penting dan juga yang boleh kita katakan punca segala penyakit dan juga punca segala kesihatan dalam tubuh manusia. Kerana di sinilah tersimpannya boleh dikatakan sebagai tong sampah dan juga permulaan untuk kita punya nutrien, macam mana nutrien dalam badan kita lah, proses untuk mendapatkan nutrien dalam badan kita. So, detox badan anda untuk kehidupan yang sihat. Pada mulanya bila MCM Andrew dia suruh saya cerita mengenai lactose S, tapi bagi saya rasa saya ambil peluang juga untuk berceritakan tentang dua produk yang hampir sama, fungsi hampir sama, tapi ada sedikit perbezaan antara dua produk ni lah. Okey. Tapi sebelum saya masuk pada lactose S dan juga lactose S ini, saya mau cerita juga mengenai macam mana permulaan saya dalkan ialah mengenai konsep terapi pembaharuan molekul. Sebab dalam konsep terapi pembaharuan molekul ini, kita cerita mengenai bagaimana untuk menghasilkan sel yang sihat supaya badan kita sihat. Dan dalam proses itu, ada langkah ketiga dalam konsep terapi pembaharuan molekul, itu detoksifikasi, yang cukup penting. Ini sama macam apa yang kalau kereta lah, mau tukar minyak yang bagus, minyak enjin yang bagus, kita mesti detox dulu, buang dulu yang minyak yang lama untuk kita dapatkan khasiat ataupun yang lebih bagus. Jadi pilihan kita sama ada untuk mendapatkan khasiat ataupun untuk mendapatkan racun. Detox, adakah sekadar trend? Hari ini kita selalu dengar orang cerita pasal detox. Macam-macam jenis detox, yang kaedah detox orang menggunakan, terutamanya dalam hari ini punya orang pelbagai jenis teh lah, jenis macam-macam lah yang dikatakan untuk detox. Adakah ia sebagai sekadar trend? Boleh juga dikatakan trend, sehingga pelbagai produk di luar sana yang bagi saya sebenarnya tidak memberi maksud sebenar apa itu detox, tapi dijual dan dipromosikan sebagai detox. Ini yang berlaku di luar sana. Tapi bersyukur juga kerana apabila saya berada di Elkan, saya mempelajari sesuatu yang amat penting. Dalam proses detox, kita perlu tahu ada beberapa benda yang kita perlu tahu. So, sama-sama pada malam ini saya harap perkongsian ini dapat sama-sama kita belajar mengenai detox. Dan detox dengan diri kita sendiri. Ini apa yang sebenarnya apa yang saya alami sebelum ni. Apabila sudah tiada penjagaan makan, apa semua, badan sudah makin membesar, apa semua, apa yang saya alami adalah saya mengalami keletihan. Apabila berpeluh cepat badan berbau. Masalah gatal kulit, kesukaran untuk tidur. Kadang-kadang kita ketagihan makanan, berlebihan berat badan. Sehingga berat badan saya pernah mencecah 93 kilo. Dan sakit kepala, selalu kemung perut, sembelit, cirit-birit dan juga lingkaran hitam di bawah mata. Ini apa yang saya berlaku, saya rasa dalam awal tahun ini saya pernah alami ini semua. So,
Dan detox ini ia bukan sekadar apa yang kita makan. Kita mau tengok juga. Ia juga sekadar apa yang menghalang penyerapan anda. Kita makan untuk mendapatkan nutrien, tapi disebabkan penyerapan itu terhalang apa semua, nutrien itu terhalang, dia menghasilkan benda yang tidak sepatutnya. Okey? Ini antara, saya rasa perut saya awal tahun lepas lah, hampir terjadi beginilah. Saya mau letak gambar sendiri nanti, malu je lah. Okey, seterusnya, apabila kolon kita bertemu dengan toksin atau racun, dan berlakulah penyerapan nutrisi tadi, penyumbatan lemak, najis degil yang berada di dalam lapisan dalaman kolon. Yang begini punyalah lapisan di dalaman kolon. Apabila lemak atau toksin tersumbat di lapisan dalaman kolon, masalah penyumbatan ini akan cenderung melemahkan penyerapan nutrisi dalam badan kita, dan penyerapan semula toksin akan membebankan organ hati, seterusnya mengakibatkan gejala yang tidak sepatutnya lah. Dan apabila persekitaran usus anda tersumbat, inilah yang dikatakan sekarang masalah penyumbatan akan mengakibatkan penyerapan nutrisi yang lemah. Usus akan menghantar isyarat yang salah ke dalam kita punya otak, dan otak akan mengarah untuk kita makan lebih banyak bagi menyelesaikan yang kita punya penyerapan yang sepatutnya ada. Tidak juga perlu banyak untuk kita menyerap nutrisi itu, tapi disebabkan kelemahan penyerapan nutrisi, otak kita bagi isyarat bahawa kita belum cukup. Jadi kita akan makan lebih banyak. Okey. Pengumpulan lemak atau toksin akan menggalakkan pertumbuhan bakteria buruk juga, seterusnya cenderung mengakibatkan sindrom gangguan usus, sembelit, dan paling teruk adalah kanser kolorektal. Ini yang berlakulah. Terutama kalau sudah sampai tahap begini, apa yang di hospital selalu saya tengoklah macam mana diorang scan ke apa semua. Dan di UK secara purata 182 individu dimasukkan ke hospital setiap hari akibat masalah sembelit. Dan di Malaysia, tanpa disedari, sebanyak 20 hingga 35% daripada populasi penduduk menderita akibat sembelit. Sehingga tahap sekarang, ada orang rasakan bahawa kalau dia 3 hari, 4 hari tidak buang air besar, itu adalah normal. Tapi sebenarnya, kalau menurut kajian dalam apa yang kita belajar, sepatutnya hari-hari kita perlu membuang air besar, terutamanya waktu pagi semasa waktu kita punya usus bekerja. Tapi hari ini kadang-kadang orang rasa benda itu secara biasalah 3-4 hari tidak keluar air besar. Padahal dia mengalami masalah sembelit. Okey. Lebih lama toksin disimpan di dalam kolon, lebih lama lapisan kolon terdedah kepada karsinogen, dan 1.8 kali lebih cenderung untuk menyebabkan kanser kolorektal. Ini adalah 1.8 kali lebih cenderung untuk menyebabkan kanser kolorektal. Okey. Di Malaysia, kanser kolorektal ataupun kanser kolon atau kanser daripada perut, usus, kolon apa semua, pembunuh nombor 2. Dan merupakan kanser paling biasa bagi lelaki, dan nombor 2 kanser paling biasa di kalangan wanita. Nombor 1 di kalangan wanita berkaitan dengan kanser payudara. Tapi bagi lelaki adalah merupakan kanser usus ataupun kanser kolorektal, kanser perut, merupakan pembunuh nombor 1 dari kalangan lelaki. Okey. Kunci utama adalah untuk membersihkan kolon secara menyeluruh. Dan antara tanda-tanda yang kita boleh kesan orang yang mempunyai masalah kolon adalah tangan dia selalu berpeluh. Tangan dia selalu berpeluh. Lepas tu dia selain daripada sembelit apa semua tadi, tangan dia selalu berpeluh. Dan juga dia selalu sakit di bahagian rasa lenguh-lenguh di bahagian sini ataupun di sinilah di bahagian bahu. Ini biasa kalau kita guasa, dia akan keluar merah-merah di sini ataupun hitam di sini. Itu antara tanda-tanda
awal orang yang mempunyai masalah kolon. Okey. Dan kepentingan menjaga kolon ini amat penting kerana apa? Kerana kolon kita ini daripada perut sampai ke usus kecil, usus besar apa semua, kepanjangan dia adalah 6 kali ganda ketinggian badan kita. So kita boleh ukur sendirilah. Kalau badan kita begini, dia 6 kali ganda daripada ketinggian kita punya badan. Dan terdapat lebih kurang 3 hingga 5 kg najis yang tertinggal di dalam kolon walaupun kita membuat air besar setiap hari. Najis telungguk ini juga akan menyebabkan keracunan pada diri sendiri. Kenapa saya cakap begini? Sebab menurut kajian, makanan yang tidak dicernakan dan tinggal dalam kolon boleh menghasilkan 22 jenis racun bahan bertoksin. Dan kajian juga mendapati toksin daripada najis selama 3 hari disuntik ke tubuh tikus boleh membunuh tikus serta merta. Dan apa yang berlaku sekiranya kita 3 hari tidak membuang air besar, najis ini dan toksin ini akan balik masuk ke dalam kita punya hati. Dan hati kita terpaksa bekerja keras kerana hati kita merupakan kilang utama untuk nutrien dan juga penyingkiran racun dalam badan manusia. Dalam hati kita ada 500 jenis tugas dia. Di situlah dia untuk asingkan apa racun yang ada. Dan racun itu sepatutnya detoks melalui kita punya usus ataupun juga kita punya melalui air kencing. Dia daripada hati dia akan masuk juga daripada ni. Tapi apabila berlaku keracunan kepada kita punya hati, bukan setakat usus kita yang terpaksa bekerja keras, hati kita juga terpaksa bekerja keras dan menyebabkan masalah yang berterusan sehinggakan kerosakan kita punya kolon dan juga boleh juga menyebabkan pelbagai jenis penyakit berkaitan dengan hati. Dan toksin dalam kolon boleh dialirkan ke hati dan menyebabkan inilah yang berlaku. Gangguan endokrin, badan atau nafas berbau. Kalau badan berbau kan, nafas berbau, orang ingat nafas berbau daripada tidak gosok gigi apa semua. Tapi sekiranya toksin di dalam kolon yang dialirkan kembali ke hati boleh menyebabkan nafas kita berbau. Apabila ada kawan yang nafas berbau apa semua, kita pun mau tegur pun susah. Yang kedua selalu tanya, boleh di WhatsApp kah? Kalau untuk orang yang ada masalah begitu. Kulit kering, alahan dan perut kembung. Perut kembung ni antara masalah yang saya alami semasa badan saya 90 kilo lebih. Okey. Dan kolon adalah organ yang paling berpenyakit. Laporan pakar perubatan Amerika Syarikat, tiada seorang pun mempunyai kolon yang sihat di antara 22,000 pesakit yang dibedah siasat selepas kematian dia. Ini adalah laporan pakar perubatan yang mengatakan bahawa kolon ni adalah organ yang paling berpenyakit. Kerana di sinilah pusat pengumpulan lebih daripada 22 jenis racun. Yang racun itu sepatutnya disingkirkan, tapi inilah juga boleh menyebabkan penyakit di dalam badan, terutamanya macam kencing manisnya, kolesterolnya. Semua penyakit moden ini tidak dapat disembuhkan ataupun dipulihkan walaupun orang cakap dia sudah, saya sudah 10 tahun makan ubat tapi tiada apa-apa penyelesaian. Saya makan macam-macam suplemen tapi tiada apa-apa penyelesaian. Sebab selagi kita tidak membersihkan organ yang paling berpenyakit ini, yang untuk membantu penyerapan lebih bagus, selagi itulah dia akan mengambil masa yang lama untuk penyembuhan penyakit-penyakit lain. Sebab tu, apa yang saya faham dalam konsep MRT itu sendiri, selain daripada nutrien yang diperlukan oleh badan, kita perlu dulu detox. Dan terutamanya kalau orang yang tidak pernah detox, itulah selalu disyorkan mengambil sekurang-kurangnya 6 hari untuk detox betul-betul supaya persekitaran usus itu berlaku balance 80% yang bagus, 20% yang bakteria yang tidak bagus. Nanti saya akan cerita juga dalam ini slide lah. Dan antara penyakit kolon yang biasa, sembelit, resah usus, kerekahan anal, perut kembung, cirit birit, diverticulosis kolon, keradangan usus, penyakit Crohn, koprotasis, buasir,
kanser kolon dan polip kolorektal. Ini kalau saya di sini di hospital, terutama bila saya standby kes berkaitan dengan endoskopi, kalau memang saya selalu tengok masalah-masalah yang ada di sinilah. Okey. 50 tahun dan ke atas risiko paling tinggi untuk kanser kolon. Tapi apa yang berlaku sekarang, ini adalah Kerajaan Akhbar 2014. Tapi di tahun 2021, 2022, apa yang saya nampak, kanser kolon sudah berpindah kepada umur 40 tahun hingga 40 tahun ke atas. Makin banyak umur yang 40 tahun sudah start. Kalau statistik, kalau kami di hospital, kami selalu tengok umur 40 tahun pun sudah ada risiko untuk menghadapi kanser kolon. Kalau dulu 50 tahun ke atas barulah. Tapi pasien yang ada di hospital sekarang pun 40 tahun pun sudah ramai. Okey, kita tengok lagi. Penyebab-penyebab penyakit kolon adalah pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran yang tidak mencukupi. Pengambilan protein haiwan yang tinggi, peredaran darah yang terganggu akibat kekurangan aktiviti bersukan. Ini adalah punca penyakit-penyakit kolon. Inilah. Kalau kolonnya sihat, dia bersih, licin, tiada halangan. Pengambilan buah-buahan sayur okey, beginilah. Usus yang berpenyakit. Toksin dijumpai dalam usus, pembekakan abnormal. Dia akan membengkakkan kita punya salur usus. Okey. Kalau orang yang kurang bersukan, inilah keadaan dia. Najis berdarah, kadang-kadang boleh jumpai dalam usus. Dan usus menjadi sangat keras dan adanya keradangan. Okey. Tengok lagi. Oleh itu, langkah pertama untuk menjaga kolon yang sihat adalah dengan memastikan pergerakan kolon yang normal. Kita mesti pastikan pergerakan kolon kita itu normal. Dan adakah kita membuang air besar setiap hari? Itu adalah persoalan yang kita perlu tanya pada diri kita. Apa yang berlaku untuk bagaimana menggalakkan pergerakan usus? Terutama apabila kita tidak boleh buang besar apa semua, doktor selalu buat inilah. Sampai satu tahap doktor potong dan pakai beg begini. Lepas tu ambil ubat julap ataupun ambil ubat pelembut ataupun pelincir. Ini yang apa yang berlaku di hospital. Ini yang selalu kita dengarlah. Dan kita masuk pada satu syukur sebelum laktozi S akan keluarkan laktozi. Laktozi mengandungi bahan semula jadi untuk membersihkan dan menghasiati badan. Tanpa perlu ubat, tanpa perlu perangsang sistem usus, tanpa pembedahan dan juga tanpa kehilangan vitamin larut lemak. Dan dia merupakan 100% semula jadi dan selamat. Fungsi dia adalah keluarkan najis terlonggok, kembalikan keseimbangan flora kolon, kawal atur pergerakan usus. Ini adalah 3 fungsi untuk laktozi S. Bagi saya laktozi S ini bukan detox, tapi dia adalah untuk membentuk keseimbangan flora kolon. Membezakan detox yang kita belajar di Elken, detox yang kita tahu buang. Terutama produk-produk di luar sana dia buang semua. Tapi apa yang berlaku di Elken, dia memberi keseimbangan flora kolon untuk kawal atur pergerakan kita punya usus. Apabila kawal atur pergerakan kita punya usus, memudahkan najis terlonggok itu tadi, terutama yang di celah-celah usus itu, keluar dan melalui pergerakan kolon, membuang itu najis terlonggok. Okey. Dan langkah keluar, macam mana dia ditapai oleh bakteri hidup menghasilkan karbon dioksida untuk mengembangkan dinding usus dan menggalakkan pergerakan usus sehingga pembuangan najis terlonggok. Apabila kita minum laktosa ataupun laktozi, pertama bakteria hidup tadi yang sudah ditapai tadi, sebab tu laktozi ini mesti bancuh dengan air biasa supaya bakteria hidup itu masih lagi kekal. So bila kita minum, dihasilkan karbon dioksida. Itulah apabila minum boleh menyebabkan kita rasa macam ada suatu pergerakan angin dalam perut kita untuk mengembangkan dinding usus dan menggalakkan pergerakan usus. Gas karbon dioksida ini juga untuk makluman semua, inilah yang digunakan semasa orang yang
kamera sistem ataupun untuk buat kolonoskop ataupun gastroskop. Dia masukkan gas karbon dioksida ini untuk kembangkan, terutama kolonoskop, untuk kembangkan dinding usus supaya itu kamera boleh masuk tengok ke mana yang tempat yang sepatutnya. Kalau tidak dia kembangkan melalui gas karbon dioksida ini, terutama kalau orang sudah ada kanser yang jenis melekat sudah usus dia, so gas karbon dioksida ini tidak dapat mengembangkan kita punya pergerakan usus. Okey? Seterusnya, kembalikan keseimbangan flora kolon, membantu merangsang pembiakan bakteria baik. Ini dia membantu untuk merangsangkan pembiakan bakteria baik. Dan inilah sebenarnya apa yang berlaku yang untuk membezakan laktozi S dan juga laktozi dengan laktozi S. Nanti saya akan bagi sedikit perbezaan lah. Okey. Bagaimana? Galacto-oligosakarida ni adalah makanan untuk bakteria baik, bakteria bifidus ataupun lactobacillus ini yang biasa ada dalam, yang semula jadi sudah ada dalam kita punya usus. So, GOS ini adalah makanan dia. So, untuk mengembalikan keseimbangan flora kolon yang kita biasa kita dengar kalau dalam MRT, MCMD selalu keseimbangan 80%, 20%, keseimbangan yang bagus. Okey. Seterusnya, apabila keseimbangan flora kolon ini dia tahan asid, tahan kepanasan dan terus sampai ke kolon besar. Kenapa di sini ditekankan tahan asid dan tahan kepanasan? Kerana apabila kita minum, apa yang berlaku di dalam perut kita yang betul-betul berasid, yang 2, 3 itu adalah betul-betul asid yang boleh dikatakan dia boleh memberi kepanasan di dalam kita punya perut. Tapi apabila kita minum GOS yang ada di dalam laktozi S ini, dia terus sampai ke kolom besar untuk memberi keseimbangan flora makanan kepada bakteria yang bagus yang ada di dalam kita punya kolom besar. Inilah yang membezakan produk detox yang ada di Elkan dengan yang di luar. Kita selalu dengar, biasanya orang kata Vitagen apa semua yang budak-budak sekarang minum, dia mengandungi bakteria bagus. Apabila minum, tapi apa yang berlaku apabila keluar saja daripada peti sejuk, dia sudah hilang hampir 70-80% kandungan bakteria dia sebab dia tidak tahan panas. Sebab tu dia mesti simpan di dalam peti sejuk. Okey, biasanya kita beli, kalau yang budak-budak punya ni, kita beli pun kadang-kadang dari kereta balik rumah, tidak simpan terus di peti sejuk apa semua. Sebenarnya kita minum biasa saja. Tiada sudah fungsi bakteria yang bagus di dalam minuman yang kita beli di luar sana. Dan berbeza dengan apa yang ada dalam laktozi ini, dia tahan asid dan tahan kepanasan. Speaker, you punya mic sudah off. Sila on balik. Okey. Cuba. Tak dengar? Try lagi. Cuba you punya mic. Cuba lagi. Mungkin boleh gunakan phone. Tak dengar.
Halo, dengar? Tak dengar lagi. You punya mic. Halo, testing. Testing. Okey. Ya. Okey, ngam. Sorry. Tadi Halo? itu boleh teruskan? Okey, teruskan. Teruskan saja. Hmm. Okey. Kegunaan Lactose ini juga untuk memberi keseimbangan flora kolon dan untuk menambah kebaikan dia adalah untuk menambah kandungan air di dalam najis dan melembutkan najis degil dan serta membantu pembuangan najis. Ini yang Lactose S. Seterusnya, serbuk soya yang ada di dalam Lactose itu untuk merangsang saraf di dalam dinding kolon untuk meningkatkan pergerakan kolon. Sebab apa yang berlaku apabila usus yang problem yang kita nampak tadi dia sudah mengeras apa semua, pergerakan saraf di kolon dan dinding itu sudah mengeras, dia boleh melambatkan ataupun melambatkan pergerakan kita punya kolon. Dan apabila merangsang saraf dalam dinding kolon, meningkatkan pergerakan kolon ini berlaku, memudahkan untuk najis terlonggur. 5 faedah utama, fungsi utama untuk metabolit serbuk soya ini adalah untuk melaraskan lipid darah, melaraskan flora usus, mengawal paras bahan toksin di dalam badan, melaraskan pergerakan kolon, dan melaraskan gula darah. Saya mau tekankan juga antara dua ini, melaraskan lipid darah dan juga melaraskan gula darah. Saya ada beberapa testimoni yang ada masalah kencing manis dan juga masalah berkaitan dengan darah lah, kolesterol ke apa semualah. Apabila saya syorkan pengambilan Lactose ini sekurang-kurangnya 2 minggu, dia boleh menurunkan paras gula darah dan juga memperbaiki dan melaraskan balik lipid darah. Ini ada beberapa testimoni yang saya dapatlah sebenarnya untuk masalah melaraskan gula darah. Okey. Keputusan ujian klinikal juga untuk mengurangkan bahan toksin di dalam najis sebanyak 18%, 25% ini adalah racun-racun yang ada dalam najis lah. Dan keputusan klinikal untuk penambahan flora di dalam kolon sebanyak 35%. Okey. Meningkatkan pergerakan kolon sebanyak 65%. Okey. Pergerakan kolon meningkat, asid lemak rantai pendek dari penamparan bakteri baik ini tadi, nutrien tenaga yang meningkat, detoks yang berkesan, metabolisme badan pun akan meningkat. Ini adalah ujian klinikal. Okey. Menurunkan paras gula darah 61% dan menurunkan paras lemak darah 26%. Okey. Inilah Lactose untuk menjaga kesihatan anda. Cara semula jadi melalui ada GOS dia, ada laktosa dia dan juga ada serbuk soya. Okey. Bagi mencegah penyakit kolon. Ini disyorkan 1 paket sehari, minggu berikutnya 1 paket seminggu. Campur dengan air RO ataupun jus buah-buahan, ambil semasa perut kosong. Kenapa? Semasa perut kosong ini adalah yang terbaik untuk apabila menghasilkan karbon dioksida itu, pergerakan usus pun akan berlaku dengan lebih senang. Okey, bersukan selepas ambil Lactose. Kalau di rumah boleh juga menyapu ke apa semualah supaya ada pergerakan sikit. Dan elakkan makanan sekurang-kurangnya 4 jam sebelum dan selepas pengambilan Lactose. Okey. Kolon sihat, kehidupan yang sihat, tapi elken dia cukup prihatin kepada kita. Dia kurniakan lagi satu produk kesinambungan ataupun kesinambungan daripada Lactose S ini. Dan Lactose S ini masih juga boleh dibeli dan boleh digunakan. Elken memperkenalkan kita Lactose S. Ada beberapa tambahan daripada Lactose tadi kepada Lactose S.
Kita tengok Tadi kita belajar berkenai laktosa ada di dalam laktozi. Di dalam ini dia ada probiotik dan juga dextrin. Ini apa yang berlaku. Kalau yang sebelum ni, laktozi adalah untuk yang kita faham membersihkan usus dan juga keseimbangan bakteria yang bagus untuk merangsang pergerakan usus. Di sini pun sama, untuk membersihkan usus secara menyeluruh, menyediakan persekitaran usus yang seimbang, merangsang pergerakan usus. Daripada laktozi S ini, semua fungsi adalah 3. Membersihkan usus, menyediakan sekitaran usus, merangsang pergerakan usus. Tetapi antara combination 3 ini ada beberapa yang tambahan. Okay. Dextrin, membersih usus secara menyeluruh. Najis degil, penyumbatan lemak, lapisan dalaman kolon. Dextrin merupakan serat larut air yang membantu untuk membersihkan lapisan dalam kolon. Dia membersihkan di dalam kolon. Ini cara laktozi S. Okay. Dan apabila tiadanya penyerapan, nutrien yang optimum daripada apa yang kita makan, usus bersih membantu penyerapan nutrien yang lebih baik. Seterusnya, probiotik. Ini yang tiada di dalam laktozi tadi, ditambah baikkan dalam probiotik untuk menyediakan persekitaran usus yang seimbang. Paling banyak dalam sistem penghadaman dan dia menggunakan teknologi enkapsulasi probiotik, PET, iaitu memastikan cergas di dalam usus dan mula membiak. Dia dalam bentuk kapsul untuk tahan daripada asid, untuk tahan daripada kepanasan juga, untuk supaya dia itu sampai di usus dan di sanalah dia mula start untuk membiak. Ini menyediakan persekitaran usus yang seimbang. Di dalam badan kita sudah ada juga bakteria yang bagus, tetapi dengan pertambahan probiotik ini dalam laktozi S dapat menyediakan persekitaran untuk penumbuhan bakteria baik dan mencegah pertumbuhan bakteria yang buruk. Bifidobacterium longum dalam laktozi S ini membantu kita untuk menyediakan persekitaran yang lebih bagus. Dan ini adalah kajian yang mengatakan laktozi S adalah rentan asid dan boleh diangkut ke usus besar. Macam saya cakap tadi, kerana dia mempunyai satu teknologi PET ini boleh menyebabkan dia rentan asid dan boleh diangkut ke usus besar. Berbanding dengan probiotik yang ada di luar sana. Okey. Dia boleh bertahan sehingga 3 jam sehingga sampai ke usus besarlah. Laktosa pula untuk mengembangkan dinding usus macam kita belajar tadi, merangsang pergerakan usus, menyingkirkan lemak toksin, sisa buangan dan najis-najis degil. Okey. Bagaimana untuk membuatkan usus kembali cergas? Kita sudah belajar tadi, usus perlu keseimbangan yang bagus untuk mendapatkan usus yang sihat. Macam mana? Laktozi S, langkah yang hebat pertama, kesan segera dan selesa untuk menyingkirkan toksin dalam badan dan mengembalikan sistem penghadaman yang sihat. Kolon yang bersih adalah nadi untuk menambah baik kesihatan kesejahteraan secara menyeluruh. S itu sendiri adalah singkatan untuk segera dan selesa. Menambah bilangan bakteria baik di usus dengan segera menyingkirkan pengumpulan koprotasis dalam pergerakan usus yang selesa. Itu yang membezakan dia laktozi S dengan laktozi tadi. Laktozi S ini dia memberikan kesan segera dan selesa. Selalu orang tanya kenapa laktozi S ni kesan dia tidak macam laktos ataupun laktozi yang terus macam perut pun terus macam kena pulas-pulas lah apa semua. Laktozi S ni dia segera tapi dia memberi kesan yang selesa. Pengalaman saya juga yang ada macam-macam yang sebelum ni masalah. Apabila minum laktozi S ni betul dia tidak juga kesan dia tidak rasa macam tidak sama macam laktozi, tapi apabila masa membuang dia membuang dengan selesa dan dengan banyak. Okey. Penambahan bilangan
bakteria baik di kolon dengan segera. Itulah tindakan S yang berganda. Setiap paket mengandungi lebih daripada 1 bilion bakteria bifidus. Dia menggunakan teknologi pengeringan sejuk beku bagi mengelakkan mencegah bakteria baik daripada dimusnahkan oleh haba dan juga rentan kepada asid. Dan penyekaran najis degil dengan pergerakan usus yang selesa. Kalau siapa yang pernah minum laktozi, dia boleh rasa beza apabila dia minum laktozi S. Okay. Dan saranan pengambilan dia adalah 1 paket sehari, 1 paket seminggu juga. Dan ambil semasa perut kosong juga, sama dengan macam mana apa yang berada, apa yang kita amalkan laktozi itu tadi. Okey. Ada beberapa soalan yang selalu orang tanya, apakah itu laktozi S? Laktozi S ni adalah formula unik dengan kesan simbiotik yang mengandungi laktoza, FAOS, dextrin dan probiotik yang cepat. Menambah bakteria baik dalam usus dan memperbaiki pergerakan usus untuk menyingkirkan najis degil dan menyelesaikan masalah sembelit. Siapakah golongan yang sesuai mengambil laktozi S dan juga laktos S? Individu yang ingin mengekalkan pergerakan usus yang sihat disarankan untuk pengambilan laktozi. Manakala laktozi S lebih sesuai bagi individu mengalami kesukaran untuk membuang air besar. Okey. Bagaimana pengambilan laktozi S? Ambil sepaket sehari untuk 6 hari pertama sebagai permulaan program detox, diikuti dengan sepaket seminggu sebagai pengekalan kesihatan usus sekiranya diet harian tinggi lemak dan rendah serat atau melegakan masalah sembelit. Pelanggan saya sedang mengambil laktozi. Adakah perlu pagi yang bertukar pada laktozi S? Tidak perlu. Pelanggan anda masih boleh meneruskan pengambilan laktozi sekiranya produk laktozi berkesan bagi beliau. Okey. Apakah laktozi S mengandungi sebarang jamuan laksatif atau julat? Tidak, kedua-duanya laktozi laktozi S tidak mengandungi sebarang ramuan laksatif. Bahan utama adalah laktosa. Dalam laktozi S dia ada probiotin, FOS dan serat larut iaitu dextrin. Itu yang membezakan dia dengan julat punyalah. Okey. Ini apakah yang laktozi ni unik berbanding dengan minuman fiber yang lain? Kebanyakan minuman serat mengandungi serat yang tidak larut seperti serat psyllium sebagai bahan utama. Dia menambah saiz najis dan membuatkan anda berasa kenyang. Kita boleh mendapatkan kesan yang sama dengan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran. Serat yang biasa di luar sana, dia kasih penuh, dia rasa dia menambahkan saiz najis dan menyebabkan usus kita rasa penuh dan kita rasa kenyang. Laktozi S dia unik, dia serat larut dextrin adalah seperti span. Dia boleh membersihkan toksin atau lemak yang terkumpul dalam lapisan usus. Serat tidak larut tidak mempunyai fungsi yang sama seperti ini. Dan probiotik strain bakteria baik yang dikaji dengan teliti berkesan masuk dalam kita punya usus dan untuk memberi keseimbangan 80% yang lebih bagus, bakteria bagus dan 20% bakteria yang tidak bagus. Laktozi S ada produk di pasaran menggunakan bahan ini dan sebagai aktif untuk merangsang pergerakan usus. Saya selalu tekankan bahawa membezakan produk Elkan dengan produk detox yang di luar sana, Elkan dia sebenarnya bukan produk detox, tapi dia adalah produk yang memberi keseimbangan di dalam kita punya usus untuk menghasilkan keseimbangan usus 80% bakteria bagus, 20% bakteria yang tidak bagus yang diperlukan oleh badan dan juga memberi pergerakan semula dinding usus untuk menghasilkan proses detox. Tidak sama dengan produk di luar sana yang boleh dikatakan sebagai detox semata-mata. Okey. Apakah diperlukan dicadang selepas pengambilan ini? Selepas pengambilan 6 hari kita cadangkan pengambilan Elkan spirulina, EPA-DHA dan juga vitamin C. Sebab memeluk selepas detox, buang semua yang tidak bagus, kita perlukan nutrien yang bagus dan kita ambilkan. Elkan spirulina mengandungi lebih kurang 63 jenis nutrien yang ada di dalam dia dan juga kalau boleh ditambah dengan kinten yang mengandungi lebih daripada 76 mineral di dalamnya untuk penyerapan yang lebih bagus untuk menghasilkan sel yang lebih sihat, sel yang lebih bagus. Dan perlu juga EPA-DHA, omega, asid lemak yang penting untuk supaya kita punya penyerapan dan boleh juga tolong menyuci kita punya darah. Okey.
Bagaimana cara pengambilan? Ini sudah diulangkan juga. Ambil sebanyak 250 ml air biopure, air bersih, jus buah-buahan. Dan pastikan minum sekurang-kurangnya 8 gelas air setiap hari. Inilah Lactose-S. Dan saya rasa ini saja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.